وسلم على سيدنا محمد فاتح لما أُلِق وختم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. Muka surat 7. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Maka kedua-20 artinya erti tiap-tiap 20 yang wajib. Dan 20 yang mustahil itu hamba iaitu pengarang kitab pernyatakan yakni akan huraikan dia akan semua tiap-tiap satu daripada 20 sifat itu serta dalilnya. Baik, apa kita bincang? Hari Isnin hari itu kita bincang tentang lafaz Tuhan. Apa dia lafaz Tuhan? Tuhan itu iaitulah Tuan. Yang kita tumpang, yang kita berhajat, yang kita sentiasa berhajat kepada Allah Ta'ala. Sebab apa semua makhluk ni wajib berhajat kepada Allah Ta'ala? Kerana Allah Ta'ala ada di dirinya sifat-sifat istighna, terkaya dan iftiqar. Semua makhluk wajib menumpang Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala tak banyak hanyalah asa. Tidak berbilang. Jadi sifat kamalat Allah, kesempurnaan Allah ni banyak. Banyak mana? Amat-amat banyak. Sehingga kan seorang pun tidak mengetahui akan bilangannya yang tertentu. Terlampau banyak. Sungguh pun banyak, tetapi wajib dipelajari hanya 20. Di atas pendapat Imam Abu Mansur Maturidi, adapun Imam Abu Hasan berpendapat memada hanya 13 sifat yang wajib kita pelajari. Hanya 13 cukup. Wujud, qidam, baqa', mukhalafah, qiyamuhu, wahdaniyah, qudrah, iradah, ilmu, hayat, sama' basar, kalam. Cukup 13. Imam Abu Mansur Maturidi wajib dipelajari 20. Tambah 7 lagi. 13 tambah 7 jadi 20. Kaunuhu qadiran, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiran, mutakalliman. Jadi 20. Maka kedua-20 artinya tiap-tiap daripada 20 yang wajib. Sifat Allah yang wajib. Dan wajib di atas tiap-tiap kita belajar. Dan 20 yang mustahil, lawan bagi yang 20 wajib. Mesti ada sifat. Sifat kesempurnaan, tidak ada kekurangan. Mustahil tu tidak ada kekurangan. Hamba iaitulah pengarang pada rahimahullah. Menyatakan dia akan tiap-tiap daripada 20 yang wajib dipelajari tentang sifat yang wajib bagi Allah tu serta dalilnya. Sebut sifat, sebut dalil. Sebut sifat, sebut dalil. Supaya mudah kita pelajari. Dan berkata hamba, iaitulah pengarang kitab, pertama daripada 20 sifat, iaitulah wujud. Wujud ni sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala. Zat yang wajib al-wujud. Diri Allah Ta'ala tu wajib, mesti ada. Tak boleh tak ada. Artinya, arti wujud, ada zat, iaitulah ada diri Allah Ta'ala. Zat tu diri. Diri Allah Ta'ala. Lagi akan datang, kita akan bincang bab mukhalafah. Diri Allah tak sama dengan diri makhluk. Kita tak boleh nak bayang. Kita tak boleh nak gambarkan ataupun rupa diri Allah. Tak boleh kita nak gambarkan dalam akal dan hati kita. Subhanallah, Allah Ta'ala tidak sama dengan makhluk sekali-kali. Jadi Allah Ta'ala ni wujud. Allah Ta'ala yang menjadikan kita. Lagi akan datang kita bincang dalil. Mesti Allah Ta'ala tu wujud. Mustahil kalau Allah Ta'ala tak ada. Mustahil. Tak boleh terima. Tak logik. Kalau Allah Ta'ala tak ada, bohong. Tak logik. Mesti ada.
Artinya, arti wujud tu ada zat Allah Ta'ala, ada diri Allah Ta'ala yang maha mulia. Mustahil lawannya lawan wujud, iaitu Adam. Mustahil Allah Ta'ala tu tak ada. Adam tu tak ada. Mustahil tak ada. Kalau tak ada tu bohong. Tak logik. Artinya arti Adam tiadanya. Tiadanya tiada Tuhan itu mustahil. Kalau Allah Ta'ala tak ada, bohong. Mustahil. Artinya arti tiada, tak ada ataupun tidak adanya. Itu mustahil. Jadi diri Allah dan sifat-sifat Allah Ta'ala tu mesti ada. Baik. Mana bukti dia, mana dalil dia? Bukti dia jelas dalam Al-Quran. Di antara ayatnya, Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard, Allah yang menjadikan langit dan bumi. Allah Ta'ala yang menjadikan makhluk ni. Kemudian bagi kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, perlu ada lagi satu dalil akal untuk menyokong Al-Quran. Supaya akal kita tidak terpesong daripada Al-Quran. Jadi kita kena fikirlah. Fikir dalil ni Allah Ta'ala suruh kita fikir. Fa'tabiru ya ulil albab. Fikir olehmu orang yang ada akal. Fikir apa? Di antara perkara yang penting, fikir dalil ketuhanan. Supaya hati kita tu teguh, kejam, mantap dengan keimanan. Ini orang panggil tafakkur. Fikir. Tafakkur ni pun merupakan ibadah. Jangan kita silap faham. Kita kata bulan-bulan puasa ni kita mengaji ni stop sangat lah. Kita nak sembahyang bagi banyak. Sembahyang tu ibadah. Kita belajar kenal Allah Ta'ala, fikir dalil ketuhanan pun ibadah. Kebajikan juga. Kerana perintah Allah Ta'ala. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah olehmu. Sesungguhnya tidak ada Allah, Tuhan melainkan Allah Ta'ala. Tidak ada Tuhan melainkan Allah Ta'ala. Kemudian Allah Ta'ala suruh kita fikir. Fa'tabiru ya ulil albab. Fikir olehmu orang yang ada akal fikiran. Kita kena fikir dalil. Habis. Rasul pun suruh kita fikir tafakkur. Fikir dalil ketuhanan. Tafakkaru fil makhluk wala tatafakkaru fil khaliq. Fikirlah kamu kepada kejadian makhluk. Jangan fikir kepada diri Tuhan. Diri Tuhan kita tak boleh fikir. Memang ada. Macam mana diri Allah, tu tak boleh. Kita nak bayang-bayang, tak boleh. Kita nak buat rupa gambaran dalam akal dan hati, tak boleh. Kerana Allah Ta'ala tak sama dengan kita. Baik, mana dalil dia? Kerana jikalau tiada ada zatnya Allah, nescaya tiada ada kudrahnya. Kalau Allah Ta'ala tak ada diri dia, tentulah sifat kudrah pun tak ada. Dan iradahnya dan ilmunya. Kalau Allah Ta'ala diri dia tak ada, kudrah pun tak ada, iradah tentu tak ada, ilmu pun tak ada. Sebab diri tak ada. Mustahil. Kerana kesemua sifat, kudrah, iradah dan ilmu tu, sifat yang ada pada zat, pada diri Allah Ta'ala. Dan jikalau tiada ada sifat itu, kudrah, iradah dan ilmu, nescaya tiada ada alam ini. Tu dalil dia. Kalau Allah Ta'ala tak ada, alam ni pun tak boleh ada. Kalau Allah Ta'ala tak ada, kudrah pun tak ada, iradah pun tak ada, ilmu pun tak ada. Kalau tak ada sifat ni, tak ada diri Allah Ta'ala, alam ni pun tak ada. Kerana alam ni jadi dengan sebab Allah Ta'ala menjadikan. Dan Allah Ta'ala menjadikan, pasti Allah ada kudrah, Allah ada iradah, Allah Ta'ala ada ilmu. Maka adalah Allah Ta'ala menjadikan alam ni. Alam ni bukan boleh jadi sendiri. Mana bukti? Diri kita ni. Kita tak boleh buat apa yang kita nak semua, bukan boleh buat. Apa yang kita cita-cita, apa yang kita nak, apa yang kita hajat, bukan semua boleh kita buat. Itu wajib kita beriman. Allah Ta'ala yang menjadikan makhluk. Maka benar ayat Al-Quran. Kita tak ada syak ragu-ragu. Allah Ta'ala firman, Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard.
Allah Ta'ala lah yang menjadikan langit dan bumi. Maka benar. Akal kita fikir, memang kita ni tak boleh jadi sendiri. Maka kesimpulannya, Allah Ta'ala tu ada yang mengadakan kita. Kalau Allah Ta'ala tak ada, alam ni pun tak ada. Kita pun tak ada. Maka mustahil kalau tak ada. Mesti ada. Allah Ta'ala mesti ada. Baik. Jadi kalau Allah Ta'ala tak ada, alam ni pun tak ada. Mustahil lah. Kerana alam ni dah ada. Apa dia alam? Iaitu alam itu maujud. Benda ada yang lain daripada zat Allah Ta'ala, yang lain daripada zat Allah Ta'ala dan sifat-sifatnya Allah Ta'ala namanya alam. Benda yang ada selain daripada Allah namanya alam. Macam mana? Seperti manusia, jin, malaikat, langit, bumi, itu namanya alam. Alam ni bukan langit bumi ya. Alam ni termasuk semua makhluk. Jin, manusia, malaikat termasuk namanya alam. Apa dia alam? Alamat kewujudan Allah Ta'ala. Jadi makhluk ni tanda, bukti kata Allah Ta'ala tu ada. Gitu. Kadang-kadang orang namakan makhluk. Kerana makhluk ni kena jadi, kena cipta. Kadang-kadang namanya baharu. Sebab kita ni semuanya baru. Bukan sedia. Kadang-kadang nama mungkin. Kerana kita ni mungkin ada, mungkin tak ada. Boleh hidup, boleh mati. Boleh ada, boleh tak ada kita ni. Allah Ta'ala bebas nak mengadakan ataupun tidak mengadakan kita. Habis itu. Jadi alam tu benda ada selain daripada Allah. Benda ada selain daripada Allah. Benda ada selain daripada Allah namanya alam. Seperti alam tu, seperti contohnya langit, bumi, kayu, batu. Ini pengarang kitab sebut benda yang besar-besar. Yang boleh nampak jelas. Maka tanda alam yang lebih dekat dengan kita, iaitulah diri kita. Itu ulama kata, Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang kenal diri dia, pasti dia kenal Allah Ta'ala. Pasal apa? Diri kita ni lemah. Bukan boleh kita buat diri kita sendiri. Apa yang kita nak bukan semua boleh dapat. Gitu. Contoh kita ni umur banyak, sakit urat. Kotak lah pergi beli ubat. Beli ubat, makan 3 hari dah tak lega lagi. Kalau kita nak, kalau boleh-boleh tu nak lega cepat lah, nak senang tarawih lah apalah. Tapi 3 hari dah tak lega contohnya. Boleh tak nak bagi lega lah? Kita tak boleh buat. Melainkan Allah Ta'ala yang buat. Kalau Allah Ta'ala nak bagi lega, tak sampai sehari pun boleh lega. Gitu. Itu wajib kita beriman. Kita tak boleh buat diri kita. Kita lemah. Apabila lemah, mestilah ada yang mengatur kita. Yang menjadikan kita. Siapa mau mati? Tak mau. Kalau boleh kita ni nak hidup sedia. Siapa mau mati? Tak mau. Melainkan orang yang rindu nak bertemu Allah Ta'ala. Itu orang yang sukalah kepada kematian. Tapi kalau kita ni, hati kita ni jauh daripada Allah Ta'ala, kebanyakan kita ni tak mau matilah. Jadi sampai masa tetap kena mati. Tak kira muda ke, tua ke, kerja kita selesai ke, tak selesai ke, kita di mana sahaja ke, tetap kena mati. Mati tetap kena mati. Pasal apa? Kerana Allah yang takbir, Allah yang buat kepada sesuatu daripada kita semua ni. Maka adanya alam bukti kepada mesti Allah Ta'ala tu wujud yang menjadikan kita. Kalau Allah Ta'ala tak ada, mustahil. Kalau Allah Ta'ala tak ada, alam ni pun tak boleh ada. Gitu.
Jadi alam tu seperti langit, bumi, kayu, batu dan lainnya. Kerana bahawasanya alam itu adalah ada kalanya jauh dan ada kalanya jirim. Jauh jirim tu iaitu diri makhluk. Tubuh badan kita ni nama jirim. Batang pokok kayu tu namanya jirim. Ketui batu tu namanya jirim. Apa dia jirim? Apa dia jauhar? Samalah. Iaitulah diri makhluk. Yang bertempat sendirinya. Sendiri dirinya. Badan kita, kita duduk tempat ni, orang lain tak boleh main tumpang duduk dah. Sebab kita dah ambil tempat dah. Kalau orang nak duduk, kena duduk tepi kiri kanan kita. Tempat kita, orang lain tak boleh duduk. Sebab tiap-tiap jirim, tiap-tiap diri makhluk bertempat. Atau arat. Arat ni sifat makhluk. Yang berjelera, iaitulah yang bersebati. Sifat makhluk tu berjelera padanya pada jirim dan bertempat. Jadi sifat makhluk duduk di diri makhluk. Hijau duduk di daun kayu. Masin duduk di garam. Manis ada pada gula. Itu maknanya arat. Sifat makhluk berjelera ada padanya pada jirim. Dan bertempat menumpang jirim. Manis tu arat tumpang gula jirim. Masin tu arat. Sifat makhluk tumpang di garam. Garam tu jirim. Jadi makhluk ni dia ada jirim dan arat. Dan tiap-tiap keduanya jirim dan arat itu adanya jirim dan arat diri kita dan sifat kita. Kemudian daripada ketiadaannya. Mula-mula kita tak ada. Baru ada. Tu baru. Dulu kita ni semua tak ada. Kita ni baru ada. Baru. Maka baru ni tak boleh ada sendiri melainkan Allah yang buat. Tu maksud dia. Dan maka jadilah ada dan ketiadaan itu bersamaan keduanya. Kita ni benar harus. Kalau Allah Ta'ala nak buat kita pun boleh. Kalau tak mau buat kita pun boleh. Kalau nak bagi ada kita pun boleh. Tak mau bagi ada kita pun boleh. Nak bagi kita hidup lah ni pun boleh. Nak bagi kita mati lah ni pun boleh. Harus. Maka jadilah ada dan ketiadaan itu bersamaan keduanya. Ada dan tiada. Atasnya, atas benda baharu. Jauhar dan arat itu. Seperti sama berat tu. Ada dan tak ada tu harus tu. Seperti neraca. Seperti dacing. Kati. Yang bersamaan dua daunnya. Penimbang tu dia sama berat. Maka tiada boleh rendah salah satu daun penimbang tu atas yang satu lagi. Melainkan dengan ditindih dengan suatu. Contohnya dacing. Kalau tak ada barang dia duduk sama daun dia. Tapi kalau kita buh barang 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo, dia akan rendah sebelah, tinggi sebelah. Pasal apa rendah sebelah? Kerana ada benda tindih. Demikianlah alam ini. Mula-mula harus. Ada pun tak ada, tak apa, tak ada pun tak apa. Ada pun tak apa, tak ada pun tak apa. Kita makhluk ni. Demikianlah alam ini. Bersamaan harusnya. Tiada memena akal akan adanya alam. Dengan ketiadaan yang membuatnya. Tak boleh terima. Kalau kita ni tiba-tiba ada, tak ada orang buat. Mustahil. Mustahil. Pada pandangan akal kita. Habis. Dan yang membuatnya, membuat alam itu mesti bahawa adalah ia yang buat alam tu mempunyai khudrah. Allah Ta'ala mesti ada khudrah buat alam ni. Dan iradah, sifat berkendak. Dan ilmu yang sempurna. Mesti ada 3 sifat, khudrah, iradah dan ilmu. Maka khudrah, iradah dan ilmu ni mesti ada di diri Allah Ta'ala yang sempurna. Dan iaitulah yang menjadikan alam tu Allah Ta'ala. Allah Ta'ala lah yang menjadikan alam. Takkan nak jadi sendiri. Tak logik. Contoh kita masuk dalam hutan. Tiba-tiba tengok ada satu musang, tak ada orang duduk. Mesti ada orang buat. Walaupun tuan dia dah mati lama dah. Mesti ada orang buat. Takkanlah tiba-tiba rumah tu nak wujud sendiri. Mustahil. Mustahil.
Habis. Baik. Kita tengok lagi. Jadi mestilah Allah Ta'ala, mestilah di diri Allah Ta'ala tu ada qudrah, iradah dan ilmu yang menjadikan alam. Siapa yang menjadikan alam? Iaitulah Allah Ta'ala. Ni nama yang menjadikan alam tu Allah Ta'ala, Rasul lah yang mengkhabarkan kepada kita. Nama tu kita tak boleh fikir, melainkan Rasul yang khabarkan kepada kita. Habis. Nama Allah Ta'ala tu terhenti di atas sam'iyat, perkhabaran Rasul. Bukti kata Allah Ta'ala ada, boleh kita fikir. Nama Allah Ta'ala, Tuhan yang menjadikan alam, iaitu Allah Ta'ala di antaranya, itu tak boleh fikir. Itu kita beriman dengan khabar Rasul. Habis. Maka ini alam. Daripada sekira-kira adanya, ada alam. Yang lahik, yang berhubung. Kemudian daripada ketiadaannya, ketiadaan alam. Dia nak buat apa? Mudah sangat ni. Alam ni mula-mula tak ada, lepas tu baru ada. Mula-mula tak ada, baru ada. Nak boleh ada ni, dia kena lalui tak ada dulu. Kemudian baru ada. Tu je dia nak buat. Tu benda baru orang panggil. Ketiadaan yang sabik. Yang pasti. Mula-mula tak ada, kemudian baru ada. Demikianlah Adamnya. La kita ada, kemudian kita akan binasa. Adam, kita akan binasa. Yang lahik, yang berhubung bagi adanya. Jadi orang nak mati tu dia kena hidup dulu baru mati. Mula-mula tak ada, lepas tu ada, lepas tu mati. Nak mati tu kena ada dulu baru mati. Nak ada dulu baru binasa. Itu makhluk. Benda baru. Mula-mula tak ada, kemudian ada, kemudian binasa. Siapa hak dok buat tu? Allah Ta'ala. Kalau ikut kita, kita tak mau binasa. Kita nak duduk selama-lama. Itu Nabi Adam AS. Apabila dipujuk supaya makan buah dalam syurga, dia tak mau makan. Iblis nak buat macam mana? Nak bagi akal. Ikut nafsu tu. Dia kata, Adam, kalau makan buah ni, duduk selama-lama dalam syurga, tak keluar-keluar dah. Maka Nabi Adam pun try tu Allah Ta'ala murka. Kalau boleh-boleh kita ni tak mau mati. Kalau boleh-boleh kita ni tak mau binasa. Tapi tetap kena mati. Sebab apa? Allah Ta'ala lah yang mentadbir kita. Habis. Dalil. Artinya, arti dalil tu penunjuk. Bukti. Atas tentu adanya, ada zat. Atas ada diri Allah Ta'ala yang menjadikan dia akan alam. Bukti Allah Ta'ala tu ada yang menjadikan alam, iaitulah Allah Ta'ala. Dan ia alam itu juga dalil atas istihalah lawannya. Tak boleh tak ada, mesti kena ada. Istihalah lawannya, lawan wujud. Wajib ada. Mustahil tiada. Istihalah dia, tak boleh tak ada. Kalau Allah Ta'ala tak ada, tak boleh. Mesti ada. Kerana lazim akan wujud mesti ada. Ataupun keadaan yang menjadikan alam itu satu jua, kita boleh fikir. Maka latas, yakni jelas bagi kita daripada dalil wahdaniyah yang lagi akan datang sebutnya. Kita akan lebih jelas lagi. Yang menjadikan alam itu satu, iaitu Allah Ta'ala. Kita akan lebih jelas pada bab wahdaniyah yang lagi akan datang. Allah Ta'ala tu mesti satu. Tak boleh berbilang. Jadi kita bincang pada hari ini wujud. Apa dia wujud? Sifat ada. Wujud siapa? Wujud Allah Ta'ala. Mana bukti? Alam. Adanya alam ni mestilah Allah Ta'ala yang menjadikan. Tak boleh ada sendiri alam ni. Kerana
diri Allah Ta'ala tu mesti ada qudrah, iradah dan ilmu. Itu 3 sifat utama menjadikan sesuatu. Kita pun nak buat sesuatu kena ada 3 sifat tu. Tapi sifat kita tak sempurna lah. Kita kena ada qudrah, iradah dan ilmu. Kalau tak ada ilmu, nak buat ke mana? Tak boleh buat. Kalau tak ada kehendak, tak buat juga. Kalau tak ada qudrah, lemah, tak boleh buat juga. Kita nak buat sesuatu kena ada qudrah. Kena ada iradah, kehendak. Berkehendak. Dan kena ada ilmu. Baru boleh buat sesuatu perkara. Tapi kalau tiga ni tak ada. Satu lagi hayat. Hidup. Allah Ta'ala hidup. Allah Ta'ala ada qudrah, iradah dan ilmu. Ya. Ada hayat. Ada qudrah, iradah dan ilmu. Maka Allah Ta'ala lah yang menjadikan kita. Jadi dalil ni akan lebih jelas pada dalil wahdaniyah yang lagi akan datang. Adapun nama Tuhan yang satu yang menjadikan alam itu iaitu Allah Ta'ala. Maka nyata kita daripada nyata kata nama yang menjadikan alam itu Allah Ta'ala, kita nyata kita faham daripada cerita Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam. Nabi-Nabi lah, Rasul-Rasul lah yang mengkhabarkan kepada kita. Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Ibrahim, Nabi Ishaq, Nabi Yaqub, Nabi Yusuf, Nabi Ayub, Nabi Shu'aib, Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Ilyas, Ilyasa, Nabi Yunus, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa, Nabi kita. Rasul kita lah yang mengkhabarkan, yang menjadikan alam, yang mentadbirkan makhluk ini Rabbil Alamin, iaitulah Allah Ta'ala lah yang mentadbirkan akan sekalian alam ini. Kita bincang wujud, iaitulah ada. Bukti kata Allah ada, walaupun kita tak boleh tengok, iaitulah adanya alam ini. Alam ni tak boleh ada sendiri. Allah Ta'ala lah yang menjadikan alam ini. Buktinya kita. Apa yang kita mau bukan semua dapat, bukan semua boleh buat. Sampai masa mati kita kena mati, sampai masa sakit kita sakit. Kita terima hukum qada yang ditetapkan oleh Allah yang Maha Termulia itu. Baik. Jadi kalau orang tanya kita dalil, Allah Ta'ala ada ke tak? Dia tanya. Ada, kita kata. Mana dalil? Ni alam ni, Allah Ta'ala yang buat. Mana boleh kalau tak ada Allah Ta'ala. Mestilah Allah Ta'ala tu yang menjadikan. Kemudian, dia hujah dengan kita. Dia kata, dah alam ni semula jadi. Kalau kita ada dalil, kita kata mana boleh jadi sendiri. Allah Ta'ala yang buat. Allahu lazi khalaqas samawati wal ar. Allah yang menjadikan langit dan bumi. Kemudian kita fikir, kita ni bukan boleh buat semua apa yang kita nak. Allah Ta'ala lah yang buat. Kalau Allah Ta'ala izin kepada kita buat, jadi. Kalau tak izin, tak jadi. Itu kalau kita ada dalil. Maka, bebaslah kita daripada taklid. Kalau kita ni tak ada dalil, namanya taklid. Orang taklid berdosa. Pasal apa berdosa? Takut apabila didatangkan fitnah, didatangkan hujah fitnah daripada musuh, takut dia tergugat. Dia kata, musuh kata, alam ni semula jadi. Dia pun, sungguh kot lagu tu. Dia ikut fitnah musuh tu. Iman dia rosak, na'uzubillah. Itu tak boleh taklid. Kita kena belajar dalil. Bukti. Supaya teguh hati kita. Moga-moga dengan kita belajar, Allah Ta'ala bagi faham. Dan dengan faham ni, Allah Ta'ala bagi berkat. Dan dengan berkat ni, Allah Ta'ala bagi kita ni dapat beramal dan istiqamah. Dengan keimanan yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Moga Allah Ta'ala tambah iman kita, selamat iman kita. Moga kita teguh iman kita. Yakin kewujudan Allah itu. Kita yakin. Walaupun kita tak nampak, tapi kita yakin kita ada. Bukan benda ada ni semua kena nampak tak.
Angin ada tak nampak. Corona ada tak nampak. Jin ada kita tak nampak. Eh? Gitu. Baik. Bukan tak nampak berarti tak ada. Bukan. Kadang-kadang benda ada tapi tak nampak. Tak dapat dilihat. Lebih-lebih lagi Allah yang gaib. Ada yang menjadikan makhluk. Tapi kita tak nampak. InsyaAllah kita beriman teguh. Pasti kita akan dapat melihat Allah di akhirat nanti. Dengan syarat, iman kena elok. Dengan syarat, kita jaga baik-baik iman. InsyaAllah Allah Ta'ala akan mengizinkan orang-orang mukmin yang beriman dapat lihat Allah di akhirat nanti. Habis itu. Keduanya daripada sifat Allah Ta'ala, iaitulah qidam. Artinya arti qidam, sedia Allah Ta'ala yang zati. Tengok ulama' dia susun. Nah. Allah Ta'ala tu ada. Baik, bincang. Ada Allah Ta'ala ni sama ke dengan ada makhluk? Tak sama. Kerana ada Allah Ta'ala itu qidam, sedia. Allah Ta'ala tu ada dengan sedia. Adapun kita ni semua baru. Manusia baru, langit bumi baru, malaikat baru, jin baru. Baru ada kita ni, baru wujud. Adapun Allah Ta'ala bukan baru. Allah Ta'ala bersifat dengan qidam, sedia. Allah Ta'ala sedia. Baik. Keduanya qidam, artinya arti qidam sedia. Baik, kita kembali kepada wujud balik. Allah ada, kita beriman. Allah Ta'ala yang menjadikan kita. Kalau tanpa Allah, kita tak ada. Dan kita ada ni benda harus. Allah Ta'ala nak takbir kita macam mana pun boleh. Nak bagi kita hidup lah ni pun boleh. Nak bagi mati pun boleh. Kita di bawah kekuasaan Allah Ta'ala. Jadi apabila kita beriman macam tu, wajib kita patuh taat kepada perintah Allah Ta'ala yang wajib kita buat. Nah, yang haram kita tinggal. Kalau kita buat dosa, kita bertaubat. Kita berdoa, kita berusaha supaya kita ni menjadi hamba Allah Ta'ala. Yang benar-benar hamba. Ni Ramadan. Medan tarbiyah. Akal, nafsu, roh kita supaya menjadi hamba. Kita ni hamba Allah Ta'ala wajib taat. Dan kita berdoalah supaya hati kita ni benar-benar menjadi hati hamba yang mana dikeluarkan sifat-sifat mazmumah dan dihiasi dengan mahmudah. Moga-moga Allah Ta'ala keluarkan dosa-dosa kita daripada hati kita. Kita mohon bertaubat, mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Moga-moga Allah Ta'ala bersihkan hati kita dan buang segala mazmumah dalam hati kita. Dan hiasi dengan mahmudah. Apabila nur, iman dan sifat mahmudah itu bersatu dalam hati kita, insya-Allah di situ kita akan menyaksikan kewujudan. Sentiasa ingat Allah Ta'ala dalam hati kita. Tengok alam, ingat kata ni Allah buat. Tengok kecantikan, Masya Allah, ini ciptaan Allah Ta'ala. Sesuatu perkara yang berlaku, ini qada qadar Allah Ta'ala. Maka hati kita tenang, hati kita menjadi sakinah, kita akan menjadi redha, kita akan menjadi sabar, syukur kepada Allah yang mentadbirkan, yang menguruskan segala sesuatu. Nah, kita nak hak tu. Semua kita tahu Allah Ta'ala ada, tapi kalau main musibah, main masalah, pasal apa kita ni, hati kita ni, pergi kot lain. Pasal apa kita tak boleh ingat terus, ini kena Allah, perbuatan Allah, pentadbiran Allah. Pasti ada hikmah. Kita tak boleh ingat benda tu kerana hijab. Hati kita ni terlindung. Dihijab. Didinding dengan dosa kita. Nanti kita kena bertaubat supaya kita ni dapat diizinkan oleh Allah. Supaya hati kita ni bersih dan sentiasa dapat hati kita ni hidup. Moga-moga. Dan dapat ingat Allah Ta'ala. Itu peranan. Terutamanya madrasah Ramadan. Terutamanya madrasah Ramadan menjadi medan yang terbaik. Madrasah Ramadan menjadi medan yang terbaik untuk kita ni berusaha
hati kita, akal, roh kita menjadi hamba. Moga Allah Ta'ala hidupkan hati kita dengan benar-benar beriman. Dengan benar-benar meyakini perkara-perkara yang berkaitan dengan keimanan, lebih-lebih lagi dengan kewujudan Allah Ta'ala. Ini wajib kita kena yakin. Memang kita beriman, semua kita beriman Allah ada. Ya? Tetapi kita ni boleh ingat tak Allah Ta'ala? Itu soalan dia. Jadi satu-satu benda kita ingat tak Allah Ta'ala? Ya? Kita dapat nikmat, syukur tak? Ingat tak Allah Ta'ala? Kita dapat musibah, terus tak kita ingat? Ini adalah aturan, perbuatan dan ada hikmahnya Allah Ta'ala menjadikan kepada kita. Kalau lambat kita ingat, doa kepada Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala hidupkan hati kita. Supaya benar-benar, betul-betul kita meyakini tentang kewujudan Allah yang mentadbir kita seluruh makhluk ini. Nah, habis itu. Baik. Jadi kadang-kadang Islam yakin dengan kewujudan Allah. Tapi kita heran, no? Orang Islam dalam negara kita, orang Melayu, masuk curi duit dalam masjid. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Islam. Tetapi ada yang minum arak berzina. Na'udzubillah. Termasuk di bulan Ramadan. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Sebab apa jadi lagu tu? Kerana hatinya terhijab. I'tiqad kata Allah ada, tapi apabila dalam kehidupan tu dia tak ingat Allah Ta'ala. Hijab. Hati terhijab. Na'udzubillah. Nanti kita minta Allah Ta'ala supaya moga-moga hati kita ni dibuka oleh Allah, hati kita ni diangkat hijab oleh Allah Ta'ala supaya hati kita ni dapat hidup dan sentiasa mengingati Allah. Kita ingat nak buat taat, kita ingat kepada Allah Ta'ala, sentiasa berzikir dalam hati kita dan lisan kita. Sentiasa nak buat kebajikan taat, takut kepada Allah nak melakukan yang haram. Itu kita minta lagu tu. Kita minta hati kita ni daripada hati manusia ditukar menjadi hati hamba. Hati hamba. Apabila jadi hati hamba tu, dia taat lah. Tu orang-orang sufi, apabila mereka memikirkan ada apa hak yang makhluk Allah Ta'ala yang tak elok. Dia berjalan-jalan, anjing apa hak tak elok. Kerana ada najis mukhalazah. Apabila dipikir sekali, bukan dia. Anjing ni, dia bukan mukallaf, dia tak ada wajib apa. Dia tak terikat. Tak payah buat benda wajib. Tak payah tak payah tinggal apa yang dilarang. Dia nak buat ikut dia bukan mukallaf. Yang kedua, dia mati habis hancur lagu tu je. Dia tak kena hisap. Adapun kita ditaklif hukum kepada kita. Yang kedua, kita ni mati kemudian bangun dan akan dihisap. Bukan dia. Maka orang yang sampai kepada jalan keredaan Allah, iaitulah sentiasa memandang dirinya tak betul, dirinya tak kena, dirinya takut ada yang salah. Bukan duk tengok buruk orang, tengok buruk diri. Kalau ada benda tak elok, istighfar, astagfirullah, bertaubat, mohon Allah Ta'ala ampun. Itu orang ada iman ni, orang yang beradab. Apabila ada iman, ada adab, ihsan. Ni sampai tak ada adab. Bulan puasa duduk tak puasa, na'udzubillah. Bulan puasa buat perkara maksiat, buat perkara yang haram, na'udzubillah. Dan mohon ampun kepada Allah. Dosa-dosa kita yang terdahulu. Kita pun banyak dosa, kena pandang diri kita ni berdosa. Itu orang hak kenal Allah Ta'ala. Kita ni tak sempurna, kita ni hina, kita ni banyak dosa, banyak salah. Itu orang kenal Allah Ta'ala.
Atau orang-orang hak kenal Allah Ta'ala ni, hidup mereka tu beradab, hidup mereka tu sentiasa taat kepada Allah, hati mereka sentiasa ingat kepada Allah Ta'ala, dan diberi oleh Allah kepada mereka itu ketenangan. Sehinggalah terpancar di wajah mereka itu nur, cahaya keimanan, yang kita boleh lihat ketenangan di muka-muka orang arif billah, di muka-muka orang arifin, di muka-muka orang awliya illah, wali-wali. Lebih-lebih lagi Rasul Allah Ta'ala. Mereka itu diberi oleh Allah ketenangan di dunia. InsyaAllah di akhirat lebih-lebih lagi lah. Diberi nikmat itu kepada orang yang beriman. Ini kita minta Allah Ta'ala jadikan kita ni orang betul-betul beriman. Betul-betul beriman. Betul-betul bersifat dengan hamba. Oh, nikmat hidup macam tu. Rasa kelazatan iman. Rasa tenang. Cukup hanyalah Allah. Rasul baginya. Dia tak tamak dunia. Dia tak cinta dunia. Dia tak takabur. Dia tak ujub. Kerana menyaksikan dirinya tu hina lemah. Yang hebat, yang menjadikan, yang wujud hanyalah Allah semata-mata. Adapun kita hamba ni adalah makhluk yang penuh dengan kehinaan, yang penuh dengan kekurangan. Maka kita ni sentiasa berhajat kepada Allah Ta'ala. Jadi takat itulah dulu saya rasa kita berhenti sifat yang kedua. Keduanya qidam. Artinya sedia Allah Ta'ala yang zati. Ini sifat yang kedua yang wajib kita pelajari, iaitulah Allah Ta'ala bersifat dengan qidam, iaitulah sedia. Kita belajar dah banyak kali. Cuma kita ulang-ulang supaya teguh keimanan kita, supaya Allah Ta'ala bagi kepada kita istiqamah. Inilah kerja tok-tok guru kita yang mati dulu-dulu ni. Habis baca kitab, habis baca-baca, orang namakan wirid. Ilmu akidah, ilmu sifat 20 ni, wirid. Habis kitab ni, baca kitab ni. Habis baca, sampai mati. Sehingga Allah Ta'ala menganugerahkan husnul khatimah bagi mereka. Jadi setakat ni dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Ala ni'matil iman wal islam. Wa huma min azamin ni'am. Wa kafa bihima min ni'mah. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Ya Allah, ya Tuhan kami. Dengan keberkatan Ramadan. Dengan keberkatan akhir Ramadan ini, ya Allah. Engkau hidupkanlah hati kami yang mati. Engkau sihatkanlah hati kami yang sakit. Engkau bukalah hijab hati kami. Engkau angkatlah segala hijab-hijab dosa. Engkau bagilah futuhat, pembukaan. Engkau masukkanlah iman ke dalam hati kami. Ma'rifah ke dalam hati kami. Engkau kurniakanlah kepada kami kelazatan hati keimanan kepadamu. Dan kelazatan dalam mentaatimu. Seperti mana engkau memberi nikmat kepada hamba-hambamu yang mendapat nikmat kelazatan iman, Islam, taat. Engkau kurniakanlah kepada kami seperti mana yang kami mohon hari-hari. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Engkau kurniakanlah kepada kami, ya Allah, perasaan, lazat keimanan, lazat taat. Kurniakanlah kepada kami, ya Allah. Engkau kurniakanlah kelazatan dalam mengingatimu, dalam mengingati Rasulmu, ya Allah. Sibukkanlah hati kami, ya Allah. Bantulah sibukkanlah hati kami dengan Allah dan Rasul, ya Allah. Sebelum ini kami banyak lalai, ya Allah. Banyak dosa, banyak perkara-perkara dunia masuk ke dalam hati kami, ya Allah. Engkau sihatkanlah hati kami. Engkau bagilah hati kami sihat dengan nur ma'rifah, dengan nur iman, ya Allah. Bantulah kami, ya Allah. Sesungguhnya kami lemah, kami dhaif. Ya Allah, bantulah kami, ya Allah. Dengan keberkatan Ramadan ini, ya Allah. Dengan keberkatan Rasul kami, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Seperti mana juga kita doa untuk diri kita. Moga-moga Allah Ta'ala kurniakan kesemua tu kepada isteri kita, suami kita, anak-anak kita, cucu cicit, zuriat kita, sahabat, kenalan yang kita sayang semua. Jadi Assalamualaikum